Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi. Masalah 214 itu. Menghalalkan sembahyang fardu dengan duduk apa hukum? Ya, mana tanpa uzur apa hukum dia? Boleh dia kata sembahyang tak ada uzur pun tak ada masalah. Apa hukum dia? Ya saudaraku, kata Imam An-Nawawi telah berkata ashab Syafi'iyah. Berkata ashab mana ulama-ulama dalam mazhab Imam kita Syafi'i, dan jika menghalalkan oleh seorang akan sembahyang fardu dengan duduk serta kuasa berdiri, nah saya jadi kafir ia wa na'udzubillah. Padahal hadis terangkan apa kita? Sallu qa'iman, dan kamu sembahyang berdiri. Kalau tak boleh baru disuruh duduk, kecuali dalam sembahyang sunat kalau ada perbahasan yang telah lalu, iaitu dia kata man shalla qa'iman fahuwa afdal. Bila faham daripada afdal, mana apa? Al-afdaliyah la taqtadil wujub. Ya, al-afdaliyah, keadaan afdal itu la taqtadil wujub, dia tidak mendaki wajib. Ini pada masalah sembahyang sunat. Ada pun sembahyang wajib atau boleh dia uzur barulah boleh. Dan berlaku atasnya segala hukum murtad wal ayazubillah, sebagaimana seorang yang menghalalkan zina. Dia halal zina, dia kata suka sama suka, apa salah? Dia kata apa salah je pun murtad terus. Benda tu salah dengan ijma' nas Quran, dia kata apa salah? Mana tak salah? Jawab dia ambil murtad wal ayazubillah. Dan riba, riba sama-sama tanggung risiko kan, 10% tak apalah, dia kata kan, apa salahnya? Murtad tu pun. Benda yang sabit dengan nas Quran dan hadis daripada Nabi SAW yang sahih ijma' wala tu, siapa tolak kufur. Kalau benda tu tak ijma', ada ikhtilaf tu lain. Ini benda tak ada ikhtilaf ulama. Atau lainnya daripada segala yang haram yang masyhur, ya, mana maklum minad din bid darurah, benda yang diketahui masyhur haramnya oleh orang ramai. Sembahyang fardu wajib semua tahu, ya, orang kafir Cina korang tahu. Tak sembahyang Jumaat kan dia kata sembahyang Jumaat tak wajib, murtad orang tu. Ya, benda yang wajib dengan nas hadis yang sahih, ya, tiap-tiap tabaqat dan ijma' ulama. Kalau benda tak ijma' tak lain, ya. Benda tu masuk bila tak ijma', bermakna benda tu ijtihadi. Wajib membaca Fatihah tu wajib ijtihadi, bukan qat'i. Kalau Hanafi tak wajib. Mazhab Hanafi faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah dari Quran. Jadi mazhab kita yang mudah Quran apa? Fatihah dah kan. Apa kita kuat pakai hadis yang sahih, tapi hadis tu ahad. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada sembahyang kalau tak baca Fatihatul kitab. Mana tak sah. Kalau sembahyang, kalau Hanafi kata tak ada sembahyang tu tak sempurna. Bukan tak sah. Situ ada khilaf. Bila khilaf, mana benda tu masuk pada wajib zanni atau dipanggil wajib ijtihad. Dia ada dua tu. Kalau hukum tu wajib ijtihadi, bermakna bukan qat'i. Maka kalau dia maknanya tidak sependapat, tidak menjadi kufur, ya, sebab benda ijtihadi. Sebab tu bila Dr. apa tu Usama diuraikan masalah apa, mentasihkan hadis. Wah, cantik uraian ni. Mentasihkan hadis, mentadaifkan hadis, semua tu benda ijtihadi. Lepas tu kalau kita apa mengaji dalam hadis-hadis kan, kita tengok kan, kadang ulama kata hadis ni hasan, setengah kata sahih, setengah kata ada sebagainya lah, banyak ada ikhtilaf dalam mentasihkan. Sebab tu kalau sekiranya nas sahih dengan cara ijma' dan makna sahih, bukan hadis tu hadis yang apa, hadis yang ahad, dia makna hadis yang mutawatir, kemudian tiap-tiap tabaqat, baru dia boleh ingkar kufur, ya. Kalau tidak sampai peringkat apa mutawatir ahad, bermakna ada kekhilafan tentang hadis tu atau dalam berbagai hadis, ya. Jadi sini benda yang ijma', ya, sembahyang tu berdiri bagi orang yang kuasa pada sembahyang wajib tu tak ada khilaf ulama. Lepas tu bila dia ingkar kufur. Dan samalah kufur macam dimahalalkan riba, zina dan seumpamanya. Kemudian masalah 215, sembahyang berdiri apa hukum tak? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, dan menyuruh Rasulullah SAW dengan sembahyang berdiri.
Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan apabila dikhitabkan dia, mana dia ditujukan dengan segala fardu akan mereka yang kuasa. Siapa yang kuasa, tak ada uzur, tak sakit, maka secara kewajipan ditujukan dia wajib berdiri. Maka apabila ada seorang itu kuasa berdiri sembahyang, dan saya tidak harus melainkan ia, ya, melainkan ketika barang yang aku sebutkan daripada sembahyang khauf tu lain. Ya, maknanya sembahyang dalam keadaan ada sebab-sebab lain. Contohnya sembahyang khauf, ya, dalam keadaan takut. Kalau berdiri ni musuh nampak misalnya, kan? Ataupun dia sembahyang dalam keadaan dia berperang, dia berjalan dan sembahyang, itu bab lain. Sebab ada arid, benda yang mendatang. Tapi kalau tak ada apa-apa dalam keadaan ikhtiar biasa ni, tak ada darurat, tak boleh. Dia kena sembahyang cara biasa yang wajib. Masalah 216, sembahyang duduk bagaimana hukum pula? Kata Imam Syafi'i, dan apabila tiada kuasa seorang itu sembahyang berdiri. Sembahyang, ya, dia duduk tu dalam hadis ada, serta rokok dan sujud ia apabila kuasa rokok dan sujud. Ya Allah. Maka jika tiada kuasa seorang itu sembahyang duduk, dan kuasa sembahyang tidur baring, merusuk, bolehlah ia sembahyang, maknanya tidur merusuk, mana mengiring. Merusuk mana apa? Merusuk bahagian kanan, giring lah. Maka jika tiada kuasa juga rokok dan sujud, sembahyanglah ia dengan isyarat. Tetapi jadilah isyarat sujud itu lebih rendah daripada rokok. Bila sujud kepala digendak, daripada rokok kurang sikit, sujud ke bawah sikit. Memang adakan perbezaan antara dua rukun. Last sekali tak boleh juga syarat dengan mata. Mata kena sembahyang, terkelip-kelip je. Mata pun tak boleh buka juga, ya, kena semayang. Itu last sekali. Bayangkan hakikat semayang. Dia kejam, tak boleh buka mata. Wah, dia berat nak. Jadi bayangkan dia berdiri baca Fatihah, dia rokok, bayangkan dia rokok sampai habis. Selagi akal ada, dia tak tercabut hukum syarak. Ya, dia kata saya ni tak boleh semayang, apa tak boleh bangun, main duduk. Ya, tak boleh duduk semayang, apa keadaan? Lagi akal ada. Kalau akal dah tak ada, lain lah. Ya, dia dah hilang akal, nyanyuk misalnya. Tengok jam pagi, dia kata malam mau bagi makan, kata belum makan. Mana keadaan ni nampak dah, dia dah tak ada akal. Ketika itu baru terangkat hukum syarak. Selagi akal ada, tak, dia tak terangkat, walau macam mana keadaan sekalipun. Habis. Masalah sembahyang sakit belakang. Ada sakit pinggang, ni dah tua kan, banyak spare part dah second hand ni. Pergi zikir, mendengar hukum dia, boleh tak dia nak ubah? Kata Imam Syafi'i, maka apabila ada di belakang seorang itu penyakit yang tiada menegakkan dia berdiri, sakit tapi berdiri boleh, dan menegak ia rokok, tapi rokok pula tak boleh, dia berdiri cacat, nak rokok kan tak boleh. Nah, saya tiada memadai akan dia oleh ketiadaan berdiri. Dia boleh berdiri kan? Berdiri. Dan memadai akan dia bahawa tunduk sekadar kuasa kepada rokok. Dia nak rokok sampai sempurna, tak boleh. Ya, sampai 90 darjah tu tak boleh. Kasafatin wahidah, macam papan sekeping. Tapi dia boleh sikit aja. Berapa darjah ada? 30 darjah ya. Rokok sekadar tu sah tak semayang? Ya. Maka jika tiada kuasa juga tunduk untuk leher dengan belakang, bolehlah bongkokkan leher sahaja atas kadar kuasa je. Ya. Dia nak tunduk tak boleh kan? Bongkok leher sikit syaratnya. Biasa. Jadi mana kalau saya berdiri, dia kena berdiri. Ini dia kata tak boleh nak turun bawah. Awal lagi duduk semai atas kursi. Itu tak boleh kan? Ya, benda yang boleh buat dulu dan tak boleh baru kita ganti. Sekarang dia boleh berdiri, tiba-tiba dia pergi duduk terus. Kalau sembahyang sunat boleh tahan lagi, kalau sembahyang wajib tak sah tu. Ya, dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Yang tak boleh kan lepas berdiri apa? Rokok. Rokok dia boleh lagi. Nak turun ke bawah kamu tak boleh. Baru dia duduk. Boleh isyarat. Ini awal-awal duduk lah. Ya, macam-macam tu masalah. Dan seterusnya masalah 218, sembahyang bertolong dengan bertelekan, bagaimana hukum? Sembahyang dengan cara dia bertelekan. Tengok, misalnya kata Imam Syafi'i, maka jika tiada kuasa seorang sakit belakangnya,
ya atas rokok. Dia nak rokok tu sakit belakang kan, atau sujud, melainkan dengan bertelekan ya atas suatu, dia paut ke ataupun sebagainya. Bolehlah ia bertelekan, mana dia mengambil bantuan, pegang ke dan sebagainya atas dengan betulnya dan pada sebelahnya. Kemudian rokok ia, kemudian bangun ia, kemudian sujud ia. Jadi maknanya tak menjadi kesalahan. Dia boleh ambil bantuan, pegang kat dinding tu, papah ke apa kan, tu boleh. Dan jika tiada kuasa sujud, bolehlah ia duduk dengan isyaratkan sujud. Ya, dia duduk isyaratkan sujud akan sebagai isyarah. Dan jika kuasa sujud atas pelipisnya, ya, dan tiada sujud atas dahi, hendaklah bertunjuk je. Jadi mana kalau dia nak tunjuk atas dahi tak boleh. Ni apa sakit tu macam-macam. Dia boleh sujud atas pelipis dia, tepi tu. Tu atas pelipisan dia, maka tiada kuasa atas dahinya, hendaklah tundukkan kepala, kemudian sujud di atas pelipisan. Pelipisan mana tepi, kita punya apa, tepi sini ya. Kepala tak boleh nak tegak macam ni, sujud macam tu. Ni orang ini apa pula sujud ni, macam Bani Israel pula sujud pandang ke langit boleh takat tu. Sebab tunduk dia boleh, dia tunduk kepala sampai had sujud dia boleh, tapi nak letak dahi tak boleh. Sengit tu ya. Jangan tunduk tu boleh, awal-awal isyarat tu tak boleh. Dia buat semampu yang boleh ya. Tu ittaqullah mastata'tum. Sekadar yang kita kuasa. Yang tak boleh tu boleh ganti. Jangan yang boleh tu dah boleh ganti, tak boleh, kecuali sembahyang sunat ya. Dan adalah yang lebih hampir barang yang kuasa atasnya daripada sujud dengan betulnya, itulah sujud atas pelipisan ni, ataupun atas barang mana sebelahnya lah ya, sebelah pipi, sebelah apa. Nasihat adalah ia tiada memadaikan dia oleh kuasa itu menghampirkan sujud dengan apa kelakuan, melainkan menghampir ia dengan dia kelakuannya hampir duduk sekat tu, pelipisan sekat tu je lah. Yang tu boleh, maknanya selagi boleh kita buat, yang tak boleh tu boleh gantilah. Kemudian masalah berdiri atas kadar rokok, sahkah sembahyang dia? Dia berdiri tapi rupa rokok, macam orang bongkok sabut. Kalau orang bongkok sabut memang tak boleh berdiri, okeylah, dia tak ada uzur. Ini yang biasa ni. Kata Imam Syafi'i, dan jika kuasa seorang yang sembahyang tu atas rokok dan tiada kuasa atasnya berdiri, ya rokok dia boleh, nak berdiri tegak betul tu tak boleh. Nasihat adalah pada berdiri betul itu rokok ya, pada berdiri betul itu tarak rokok. Maka apabila rokok ia merendahkan lagi, dia kena tambah rendah sikit. Jadi berdiri kadar yang mampu, kadar rokok macam bongkok sabut daripada kadar berdiri, kemudian sujud. Kemudian bila nak rokok, bezakan, tunduk sikit supaya terbeza, kemudian pergi sujud macam biasa. Tapi kalau dia kuasa, dia bongkok tak boleh ni. Ada jenis satu khabar dulu, waktu memimpin satu jamaah ya. Dia semayang pelik kan? Dia nak takbir tanpa bongkok, dia berdekat usalli, nak takbir dia Allah, ada bongkoknya. Oh akbar gitu. Wah ibu dapat, wah apa ditangkap kata tu, wah pekor jin waktu tu. Jadi dia berdiri tegak, bila dia angkat Allah, dia bongkok ni nak bau tak tu. Segi uruh panggil tu bukan berdiri, batal semayang, tak sah ya. Uruh tu orang tengok ramai, ni berdiri ke bongkok, orang dah panggil bongkok bukan berdiri tu. Kecuali kalau memang dia bongkok sabut, tak boleh, tu lain lah. Kalau ada bongkok sabut tu, dia beli sekadar mampu, kemudian rokok beza, tunduk le bawah sikit, tu je. Dan satu masalah sembahyang berdiri setengah dan duduk setengah. Dia sembahyang setengah berdiri, kemudian dah tak tahan 2 rakaat duduk, boleh tak? Tengok. Kata Imam Syafi'i, jika sembahyang seorang serta imam, maka kuasa ia akan berdiri pada setengah sembahyang. Pada rakaat 2 rakaat dia mampu, masuk rakaat ketiga dia tak boleh bangun, tiada kuasa atasnya pada setengah sembahyang, bolehlah sembahyang berdiri atas kadar sekuasanya 2 rakaat, buatlah 2 ya, dan duduk atas kadar sekuasanya ya. Lepas tu tak boleh duduklah, sah sembahyang dia. Dan tiada atasnya ulang, mana apa tak ulang, mafhum dia, mana sah sembahyang tu tak payah ulang lagi. Dan jikalau dimulai sembahyang ia berdiri, kemudian datang baginya uzur, duduk ia, tak ada masalah. Maka jika hilang daripadanya, tiada memadai akan dia melainkan berdiri. Dia sembahyang 2 rakaat tadi, okey berdiri. Masuk rakaat ketiga tak boleh bangun, dia duduk. Rakaat keempat rasa boleh bangun balik. Oh, kata apa kerja dia ni bangun duduk sembahyang? Boleh, tak ada masalah. Bahkan ada sembahyang sunat pernah Rasulullah lakukan terbalik. Rasulullah sembahyang sunat
duduk dulu. Baca berapa puluh ayat kemudian setelah bangun balik. Boleh? Tak ada masalah. Tu kalau sembahyang sunat lah. Mana nak mula dengan duduk, kemudian berdiri, nak mula berdiri, lepas tu duduk, tak ada masalah. Kalau sembahyang wajib, sekadar mana dia boleh. Dia boleh berdiri setakat beberapa rakaat. Boleh. Kemudian tak boleh duduk. Kemudian tengah-tengah duduk pula, kuasa pula rasa. Bangun balik, tak ada masalah. Ya. Dan satu lagi masalah duduk, satu masalah sembahyang tidur terlentang, bagaimana hukumnya, kata Abu Isa At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, jikalau mendaki seorang sembahyang laki-laki akan sembahyang sunat berdiri. Ya. Dan duduk dan tidur, ya, mengiring harus mana sembahyang sunat sebagaimana hadis yang telah lalu. Dan telah bersalahan ikhtilaf ulama ahli ilmi mana al-ijtihad pada sembahyang orang yang sakit. Apabila tiada kuasa ia sembahyang duduk, ya, maka kata setengah ulama daripada ahli ilm sembahyang ia atas rusuknya, mana mengiringlah. Dan kata setengahnya sembahyang ia dengan tidur terlentang. Situ ada khilaf. Ya, kalau dia tak boleh nak duduk, nak baring kelakuan mana, terlentang terus ke atau mengiring. Setengah ulama kata giring atau lambung kanan itu. Kemudian setengah ulama kata terlentang terus, hadapkan kaki dia dan alaskan bantal, gang isyarat je lah, kepala dia tunduk bila rukuk sujud. Tu ada pendapat itu. Dan dua kakinya menghala kiblat. Jadi kalau sembahyang dia baring ke apa semua ada ke kiblat, sembahyang dia terlentang lah. Kalau baring ada kiblat kan pusing ke sana pula kan. Masa bagian terlentang tu kaki ulu kiblat. Dan kata Sufyan Al-Thawri pada hadis dalam masalah 211, itulah dalil barang siapa sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya seperdua pahala berdiri sekiranya tak ada uzur. Kalau dia uzur tak ada masalah. Dan katanya hadis ini bagi orang yang tiada sakit. Hadis tak ada sakit saja je. Dia sembahyang sunat lah, sembahyang wajib tak boleh. Sembahyang sunat dia saja, boleh berdiri dia duduk, boleh duduk dia baring. Ya, maka pahala itu hilang separuh. Betul. Nampak saya, wah hebat dia sembahyang patut bagi, rupanya malas. Ya. Atau lainnya, maka sembahyang ia hal keadaannya duduk, maka baginya pahala seumpama pahala sembahyang berdiri. Ini kalau diuzur. Dan sesungguhnya diriwayatkan pada setengah ini hadis seumpama perkataan Sufyan Al-Thawri. Ya, biasa. Kemudian babu maja'a fir rajul yatatawwa'u jalisan, seorang yang sembahyang sunat secara duduk pula. Wallah. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna khairan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.